Muhammad Lukman Hakim. Saya dengar sendi ni daripada ayah saya sendiri, yang mana dia dah guna sendi ni dalam 5 botol untuk dia punya osteoarthritis. Jadi bila selepas diguna tu hasilnya memang positif lah. Dia dah hilang osteoarthritis tu. Jadi sekarang ni saya pun mungkin masalah genetik kan, jadi terkena pada saya. So saya pun rasa saya kena cubalah sendi ni sama. So bapak sebelum ni memang ada sakit arthritis berapa lama? Dia dalam setahun setengah. Setahun setengah lah. Lepas dia cuba produk sendi lebih kurang dalam 2 bulan. Lebih kurang dalam, saya tak pasti berapa bulan, tapi dalam 5 botol lah. 5 botol dah 2 bulan lebih lah. Bulan lebih lah. So memang ada dia dah memang positif. Dia dah tak ada dah. Macam bengkak-bengkak sendi pun dah tak ada. Alhamdulillah. Semua kuasa Tuhan abang. So kena continue makan sebab jadi sekarang ni saya nak mencuba untuk diri saya sendirilah untuk ni. Okey bang, terima kasih. Okey. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sabahul khair. Mudah-mudahan semuanya dalam payungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pandemik COVID-19 ini, kita kena perbanyakkan satu zikir ataupun kita bacakan ayat ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada wabak COVID-19. Baik, para penonton sekalian, kita nak sambung pengajian kita dalam kuliah subuh, pengajian hadis 40 Imam Nawawi, yang mana dalam siri kuliah yang lepas kita masih lagi berada dalam hadis yang kedua, membicarakan tentang Islam, iman dan ihsan. Dan disebutkan dalam sebuah hadis ini bahawa Jibril datang kepada Nabi SAW dan bertanyakan beberapa perkara berkaitan dengan iman, berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan serta hari kiamat. Baik, dalam kuliah yang lepas kita dah kongsikan satu pelajaran dan pengajaran dalam hadis ini, iaitu salah satunya adalah berkaitan dengan adab belajar. Bagaimana Jibril dalam keadaan pakaian yang cukup putih bersih, rambut disikat rapi, duduk dekat-dekat dengan Nabi SAW. Dan dalam adab belajar pula, kalau kita tengok ada sesi soal jawab. Jibril tanya, Nabi jawab. Jadi ini sesi soal jawab ni salah satu daripada teknik pembelajaran yang cukup baik. Baik. Dan seterusnya yang kita nak sambung di sini adalah soalan pertama yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam iaitu kepada Nabi SAW, iaitu apa dia? Akhbirni anil Islam. Ini Jibril tanya soalan pertama. Lepas dia duduk je, dia letakkan kaki lutut dengan lutut Nabi SAW, lalu bertanya, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Sebutkan kepada aku tentang Islam. Lalu apa jawapan Nabi SAW? Faqala Rasulullah SAW, al-Islam an tashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal baita an istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi SAW, Islam ni apa dia? Yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita tengok, inilah dia. Islam itu bermula bila mana kita mengucapkan kalimah syahadah. Sebab tu orang bukan Islam, bila mana dia melafazkan syahadah, maka terbatallah segala dosa yang dilakukan selama ini. Dia penagih dadah, dia perogol,
Dia buat apa? Dia mencuri. Apa saja dosa yang dilakukannya semua terbatal dengan ungkapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kiranya kalau bahasa kita ni password lah. Password dia ucap je perkataan ni terus dibatalkan segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Oleh sebab itulah kalau kita sebut pasal syahadah ni, kita melafazkan syahadah ni banyak kali. Sehari kalau kita kira setiap solat kita ada 2 syahadah. Kalau solat subuh ada 1 syahadah lah. Jadi total dalam satu hari kalau solat fardu kita tak campur solat sunat lagi, kita akan bersyahadah berapa kali? 9 kali. Sebab apa? Kita nak memperbaharui syahadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kalimah syahadah itu sendiri memperbetulkan akidah kita. Memperbetulkan ni apa benda ni memperbetulkan tekad kita, iaitu kita buat semuanya kerana Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Masak pun kerana Allah. Taat suami kerana Allah. Belajar kerana Allah. Bukan belajar kerana nak kaya. Bukan kerja kerana nak kaya. Tapi kerana Allah SWT. Sebab tu disebutkan apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, amalku, hidupku, matiku kerana Allah yang satu. Kuserahkan segala harta jiwa dan raga sebagai tanda cinta kepadamu yang esa. Semuanya kita buat kerana Allah SWT. Kerana kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, apa lagi Nabi cerita tentang Islam? Yang keduanya disebut oleh Nabi SAW, wa tuqimas salah, mendirikan solat. Masya-Allah. Lepas je syahadah, apa amalan pertama yang disarankan oleh Nabi SAW adalah solat. Sebab itulah Nabi SAW menyebutkan bila kita mati nanti, bila kita dibangkitkan di hari kiamat, benda pertama yang akan Allah tengok apa dia? Awwaluma yuhasabu alaihil abdu yaumul qiyamah as-salah. Benda pertama saat kita dibangkitkan nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah SWT adalah solat kita. Macam mana? Solat okey ke tak okey? Kalau solat semua okey, idza salaha salaha sairu amalihi. Jika solat semua okey, ngam, cukup, jemaah pun cantik, 5 waktu semua komplit, tak ada masalah, cucuk sana, cucuk sini, lalu sairu amali, maka clearlah semua amalan. Idza fasadat, kalau solat pun kantoi, sedekahnya macam mana? Buat baiknya macam mana? Nolong orang macam mana? Sairu amalihi. Maka fasada sairu amalihi, maka rusaklah ibadah-ibadah yang lain. Maknanya kalau solat dah kantoi tu, nampak gayanya tak ada harapan lah untuk amalan-amalan yang lain. Itu yang kedua. Ketiga, apa Nabi cerita tentang Islam? Yang ketiga, waktu tiaz zakah, membayar zakah. Sebab kadang-kadang orang ni beribadah, orang ni Quran kuat-kuat, orang ni ibadah lain semua power, tapi bab nak keluarkan duit ni cukup berat kak oi. Cukup berat nak keluarkan duit ni. Maklumlah kita ni penat-penat cari duit, penat-penat niaga, penat-penat kerja, tiba-tiba nak kena bagi kepada orang lain. Tak dapat dia. Tapi dalam Islam mengajarkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat ini. Sebab apa? Sebab dalam harta kita tu ada harta orang lain. Kita kadang makan lobster, makan rusa, makan apa lagi yang mewah-mewah. Tapi ingat Nabi sebut, tidak sempurna iman jika kau tidur dalam kekenyangan, sedang jiran tetanggamu menangis kerana kelaparan. Itu dia.
ketiga. Yang keempat disebutkan apa dia? Ya, wa tasumu Ramadan. Ini satu amalan yang mana kita ni direct dengan Allah SWT. Tak ada siapa pun tahu kita minum. Tak ada siapa pun tahu kita makan belakang kemah. Tak ada siapa pun kita tahu yang kita ni minum air dekat toilet ya. Tu adik-adik kita lah kan. Dan yang terakhirnya wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji. Yang mana kalau kita tengok ibadah haji ni adalah merupakan conclusion kepada semua amalan. Di situlah kita belajar bersabar. Di situlah kita belajar memperbanyakkan ibadah. Di situlah kita meninggalkan segala hal-hal dunia semata-mata untuk kita menunaikan ibadah haji. Baik, itu pelajaran yang pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang ditanyakan oleh Jibril. Baik, yang kedua, apa lagi Jibril tanya kepada Nabi SAW. Lalu ditanyakan, tapi yang mengejutkan apa dia, bila Nabi SAW selesai menjawab soalan tersebut, tiba-tiba Muhammad dia kata, sadaqta. Engkau yang tanya tadi dan engkau yang membenarkan. Sahabat dah mula pelik dah. Sahabat mula terpinga-pinga dah, siapa pula Muhammad ni? Dia yang tanya tiba-tiba dia kata betul ni. Siapa pula ni? Ya. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sahabat merasa takjub ketika itu. Lalu Muhammad ni pun tanya lagi, fa'akhbirni anil iman. Ya, ceritakan kepada aku apakah itu iman. Ya. Lalu ketika itu sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Ini kalau kita faham, tadi kita settle dah rukun Islam. Sekarang ni kita settle pula rukun iman. Nampak? Dalam Islam ni cukup cantik. Yang mana kita kena settlekan one by one. Ya, rukun Islam kena settle dulu. Ya. Rukun Islam kena settle. Benda-benda yang wajib kita kena settle. Ya, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya kita kena settle. Bagaimana kita nak memperkukuhkan tentang rukun Islam, ibadah-ibadah tersebut, kita perkukuhkan dengan rukun iman ini. Barulah kita ada feel. Buat satu ibadah ada feel. Bila mana disebutkan di sini antu'mina billah. Kita solat dengan rasa takut kepada Allah, dengan rasa beriman kepada Allah. Baru ada feel, baru ada manisnya ibadah kita sebut. Dan beriman kepada malaikat, percaya dekat bahu kanan ada malaikat, bahu kiri ada malaikat. Tengah nak mencuri, tiba-tiba teringat pula ada malaikat kiri kanan. Kantoi nanti. Tengah kita nak ambil rasuah, tengah kita nak buat dosa dengan mak ayah, teringat ada malaikat kiri kanan tengah mencatat. Teringat dalam kubur nanti ada malaikat yang akan mukul kita, akan menyiksa kita. Ingat nanti malaikat maut tarik nyawa kita, nak jawab apa? Nampak? Ini beriman kepada para malaikat. Sebab itulah dia akan bertambah feel kita bila kita melakukan ibadah. Nampak? Bila kita melakukan ibadah, teringat Allah sebut, Allah akan tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan malaikat untuk bantu kita buat ibadah. Lalu ibadah kita akan rasa mudah, disusun dan dipermudahkan Allah SWT. Yang ketiga, wa kutubihi, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Al-Quran. Apa saja yang ditulis dalam Al-Quran ini, semuanya panduan yang telah digariskan. Nak pening-pening apa, nak reka-reka lagi. Nak pening-pening apa, mikir. Allah dah susun semua dalam Al-Quran. Allah dah hantarkan Nabi untuk berikan kita panduan. Lalu kita ikut je. Dalam Quran kan dah sebut, tak perlu kita pertikaikan, tak perlu kita bersyarah tentangnya. Maksud bersyarah ni apa dia? Kadang setengah orang tu kita nak buktikan sama ada Quran ni betul ke tidak dalam aspek sains. Yang tu salah tu. Maknanya kita nak sebut di sini, terbalikkan dia. Kita nak tengok sains ni, kita nak buktikan sains ini benar, berdasarkan Al-Quran. Betul. Sebab Al-Quran ikut macam mana kona kiri kanan pun, Al-Quran ni mesti tepat. Al-Quran ini mesti betul. Al-Quran ni tak pernah ada salah. Al-Quran ini semuanya betul. Yang salah ni kita, kan? Baik. Dan yang seterusnya disebutkan kita kena beriman kepada apa lagi?
disebutkan di sini sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala wa rusulihi. Tadi Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa nak menjelaskan dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi. Kita tengok kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar Nabi kepada kita supaya kita sukakan copy and paste. Kan zaman sekarang ni kerjanya copy and paste, copy and paste, copy and tea. Tu ya kan? Kita copy and paste. Allah dah tahu kita suka copy and paste. Lalu Allah turunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk copy and paste je lah. Apa yang Nabi buat, kita copy, kemudian kita paste. Ikut saja apa yang Nabi buat. Maka ya, siapa yang ikut Allah, ya, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Al-Quran, janji Allah apa dia? Lan tadillu abadan, maka tidak akan sesat sampai bila-bila. Dan seterusnya beriman apa lagi? Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, percaya ada syurga, percaya ada neraka. Aku buat baik ni, bagi kebajikan kepada orang, nanti Allah permudahkan aku di syurga. Ya, aku tak bayar zakat ni, aku akan dibakar dalam api neraka. Kita kena percaya kepada hari akhirat. Dan yang terakhir sekali sahabat-sahabat yang rahmat Allah SWT sekalian, apa dia? Disebutkan di sini wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ni kadang-kadang kita ni tak boleh nak terima hakikat. Kenapalah Allah ambil anak sulung aku ni, mati awal sangat. Aku rindu dengan dia, aku sayang dengan dia. Kenapalah Allah ambil suami aku awal sangat. Tak ada siapa nak teman aku sekarang ni. Kadang-kadang kita tak boleh terima. Sedangkan setiap perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia mempunyai hikmah dan pelajaran yang cukup besar kepada diri kita. Kenapa? Kerana itulah kita kena beriman dengan qada dan qadar. Barulah kita rasa tenang, baru kita rasa cool, baru kita rasa semua yang perkara ini ada hikmah yang Allah tengah susun. Baik, kita akan sambung lagi dalam siri yang berikutnya berkaitan dengan hari akhirat. Dalam hadis yang kedua juga, insya-Allah stay tune. Insya-Allah jumpa dalam kuliah yang berikutnya. Saya Dai Aiman. Mohon maaf atas lanjur kata, terlajak bicara, wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dakwah, share ilmu. Bye. Okey. Sejak lepas dah makcik minum air ni, alhamdulillah sakit itu makcik beransur okey. Daripada susah nak bangun, makcik senang bangun. Dan kawan-kawan makcik pun tengok makcik berjalan macam lepas kudung sekarang ni. Laju. Minum ni. Berapa botol Jadi lah? berkesan lah untuk Acik. Sekarang Acik minum 2 botol. Alhamdulillah. Jadi orang kata itu yang daripada tengok keadaan Acik. Kawan Acik tanya lama, Acik kata tu tengok pada tindak balas pada Acik dulu. Kalau Acik berjaya, tapi dia orang tengok alhamdulillah Acik dah makin cergas. Makin tak ada lah macam dulu tak angkut jalan. Jalan-jalan lah. Tu dia orang nak juga tak gitu. Betul ya.